Assalamualaikum Cik Dah. Waalaikumsalam. Saya ada 10-11 question untuk you ni. Banyak. Soalan yang pertama, since you mengajar Green 5S ni, kita nak tahu apa beza 5S dengan Green 5S tu? Okey, 5S ni satu kaedah untuk kita untuk organize tempat kerja menggunakan 5 elemen perkataan Jepun YM. Okey. Iaitu seiri, seeton, seiso, sekesu dan juga suzuki. Tu masuk perkataan Jepun lah. Green 5S. Jadi dia adalah kaedah untuk organize mendapatkan susun atur ataupun ruang bagi kita memudahkan kita untuk ambil, untuk letak balik dan juga mungkin kita nak simpan barang yang kita dah gunakan ataupun belum lagi diguna pakai lah. Sorry, you tak menjawab lagi soalan saya. Saya rasa 5S tu dah okey. Okay, now Green 5S. Oh, okey. Sebab memang normally orang akan tanya pasal green kan. Perlu ke bila kita nak buat Green 5S kita kena cat bangunan warna hijau ataupun kena pakai tudung macam saya warna hijau kan? Tak semestinya. Kebetulan. Tak semestinya begitu. So konsep Green 5S adalah kita mengguna pakai konsep 5S yang tadi. Okey. Menggabungkan dengan konsep PDCA. Okey, di mana dia menekankan berkaitan dengan amalan 3A dan juga amalan hijau yang lain. Okey. Alright. So itu beza dia. Beza dia sebab dia ada Alright. green kan untuk kita provide inisiatif orang kata mesra persekitaran tu. Okey. Alright. Okay. Ya. Dan faedah Green 5S ni apa benda? Apa faedahnya? So faedah dia bila kita buat aktiviti Green 5S ni YM, kita yang pertama kita boleh meningkatkan dari segi keselamatan dan juga kesihatan pekerja lah. Melalui orang kata pengurangan kadar kemalangan di tempat kerja. Yang kedua dia boleh menjimatkan dari segi penggunaan kos di dalam organisasi. Oh, itu cantik. Sebab kita ada penjimatan tenaga elektrik. Konsep penjimatan tenaga elektrik. And then yang ketiga adalah kita nak improve moral di kalangan pekerja sebab kita nak disiplinkan pekerja melalui program Green 5S. So dan juga yang keempat adalah kita nak menjadikan ataupun membentuk image yang positif di dalam syarikat kita. Bila kita ada Green 5S, bila visitor ataupun customer kita datang, dia tahu bahawa syarikat kita dah ada Green 5S, so dia akan automatik akan meningkatkan image positif lah di dalam organisasi kita. I see. So saya nampak. So ini dokumen yang you refer untuk Green 5S. Betul. Okey. Dah lunyah-lunyah dah Cik dah pakai. Saya memang kerap guna yang ni sebab tu dia jadi dah uzur dan sebagainya. So standardnya adalah standard SIRIM 5 2016. Betul. Okay. So this is the document yang kita use as a guideline for implementing Green 5S system. Betul. Okey. So ini memang siri standard ni kalau dia dikeluarkan pada tahun 2016 lah. Okay. So kita start dulu kita tak ada rujukan. Jadi organisasi dia bertanya apa rujukan yang kita buat bila kita buat Green 5S. Okey. Dan since 2016 kita keluarkan satu standard kita panggil SIRIM 5 2016 adalah guideline for implementing Green 5S system. So dalam ni dia ada klausa-klausa menerangkan apa yang perlu dilaksanakan oleh syarikat bagi mendapatkan pengiktirafan Green 5S lah ataupun untuk melaksanakan Green 5S di organisasi mereka. Okey. Bila cakap Green 5S ni kita salah satu daripadanya adalah untuk mencari barang. Betul. Kalau kita nak cari dokumen sepatutnya kita berapa lama masa kita patut ambil untuk cari dokumen kalau kita dah implement Green 5S? Okey. Saya nak tanya YM dulu. Okey, berapa lama YM ambil masa untuk cari botai? YM 1 saat, 1 minit, 1 jam, 1 hari?
1 tahun atau langsung tak jumpa? Saya pun ada implement Green 5S juga yang warna kuning dah warna kuning. Jadi saya dah ada tempat warna kuning. Cuma saya mungkin mengambil masa memilih warna itu sesuai dengan bajunya lah. In a way tak sampai 1 minit lah. Tak sampai 1 minit. Yeah. But you haven't answered my question. Berapa lama nak cari dokumen? Okay. So bila kita implement Green 5S, the idea waktu ataupun jangka masa yang kita perlu ambil dokumen, bahan, alatan adalah dalam masa 30 saat. Wah, pendeknya. So kalau 30.1 saat tu kira dah gagal dah YF. 30 saat. Sebab bila kita dah buat Green 5S, kita dah buat susun atur, kita dah buat pelabelan dengan master list, of course kita boleh capai 30 saat tu dengan kadar yang cepat. So maksudnya you bawa time clock watch. Yes. Wow. Biasanya kita akan tengok jam lah bila pergi kepada organisasi, kita buat orang kata perauditan. Kami akan sebagai assessor akan tengok jam dan juga test lah kepada mereka. Tapi kita test tu bukannya kita suruh minta mereka berlari daripada mana-mana kan. Kalau tak dia jadi lebih 30 saat kan. So kita minta dia berada di depan kabinet yang ada dokumen. So kita minta dia carilah. Okay. Macam 30 saat. Maybe you can comment a little bit about kita banyak benda yang kita sayang nak buang kan. So what do you comment, what do you think about that? Because sometimes barang tu berguna. Betul. Okey, orang kata bila kita ada barang kita ada perasaan sayang. So dalam 5S saya akui bukan hanya organisasi tapi saya sendiri pun ada perasaan sayang bila kita ada barang nak buang kan. Sebab dalam fikiran kita mungkin ada satu masa kita mesti rasa ini berguna pada masa akan datang, mungkin kita boleh guna. Tapi lama-lama barang tersebut tidak diguna pakai, akhirnya dia membebankan kita punya tempat penyimpanan. Okey, menyukarkan. Macam contoh dekat rumah kan kita ada mungkin seluar jeans yang lama. Saya tak tahu YM ada. Sayang. Okey, seluar jeans yang lama dengan harapan kita rasa nanti kita kurus boleh muat balik. Tapi beberapa tahun kemudian tak kurus dan tak pakai, and then in the end bila kita beli seluar jeans baru kita tak ada tempat nak simpan dalam kabinet kita. So bila kita buat 5S, kita seluar jeans tersebut kita boleh buang, tapi buang dengan kaedah yang bagus di dalam Green 5S, iaitu selain kita buang dalam tong sampah, kita boleh generate jadi 3R, iaitu seluar jeans tu kita boleh jadikan bag. Sebab mungkin kualiti dia masih bagus dan sebagainya. So konsep yang pertama lah kita pakai seiri itulah. Ya, seiri, konsep seiri. So okay. Yes. So maybe you can, since you mentioned just now about PDCA cycle, so maybe terangkan sikit apa dia yang dalam PDCA cycle yang you guna dalam Green 5S. Okay, so dalam PDCA cycle kita ada dalam Green 5S dia sama macam bila kita implement kualiti yang lain. Kita ada dari segi perancangan. Kita ada dari segi pelaksanaan, kita ada dari segi orang kata semakan dan juga ada penambahbaikan secara berterusan lah. So PDCA macam kita pergi shopping mall, mestilah of course kita nak beli barang, kita mesti ada perancangan kan, nak beli apa, plan dulu, and then kita pergi beli barang seperti ikut perancangan, and then kita semak balik apa barang kita beli, and then kalau check. And then kalau barang tu tak cukup, kita pergi beli balik tu action. Yes, itu konsep lah dalam Green 5S. Okey. Saya terbaca dalam you punya presentation ada teknik Akafuda. Yes, Akafuda. What is that? Okey, teknik Akafuda ni teknik how to visualize. How to visualize maksudnya dia melibatkan dari segi penggunaan tag merah. Okey. Tag merah ni adalah satu kertas yang kita print berwarna merah. Dalam tag merah tu dia ada pengenalan nama alatan yang rosak, berapa kuantiti yang rosak, bila kita nak ambil tindakan, siapa PIC nak ambil tindakan. Jadi tag merah tu kita akan tampal dekat barangan yang rosak, and nanti bila PIC dah ambil tindakan dia akan cabutlah. I see. And then is that the same as kaedah pengurusan visual?
Okey, pengurusan visual pula lebih pada sebab dia kata perkataan visual. Kan. Dia guna mata. So penggunaan mata ni maksudnya daripada jauh saya tahu okey itu adalah dokumen yang merujuk kepada HR. Itu adalah dokumen merujuk kepada operation melalui penggunaan color coding. So daripada jauh kita dah nampak. Yeah, daripada jauh kita dah nampak. Okey, kalau saya kata YM warna merah tu file untuk operasi. So daripada jauh YM dah boleh nampak dah. I see. Itu konsep ni lah. Another one yang I nak tanya perkataan pokayuk. Okey, pokayuk. Okey, so pokayuk ni adalah foolproofing ataupun amalan mengelakkan kesilapan lah. Okey. Saya nak tanya YM juga. Kalau YM pergi ambil duit dekat mesin ATM, duit keluar dulu ke ataupun kad keluar dulu? Kad keluar dulu. Kenapa YM rasa kad keluar dulu? Sebab nanti kan orang lupa nak ambil kad dia kat situ kan? Nanti orang lupa sebab manusia ni bila dia dapat duit dia akan tinggalkan kad. So itu konsep pokayuk. Sebab biasanya pokayuk ni dia melibatkan dari segi penggunaan teknologi dan inovasi lah. Jadi dalam Green 5S contohnya kalau kita pergi dekat bilik air ada sinki kan. So sinki tu kepala pipe tu bila kita tadah tangan kita dia ada sensor. So sensor itu adalah contoh pokayuk digunakan dalam Green 5S untuk penjimatan tenaga air lah. Supaya manusia kan dia senang lupa tutup dan sebagainya. Itu salah satu cara lah. I understand now because masa saya kerja dekat metal stamping company kilang. Kan bila dia nak buat stamping tu dia kena dua tangan tekan baru benda tu turun. Kalau tidak nanti dia membahayakan. Step pokayuk? Ya. Alright. Okay. Macam mana you buat audit 5S ni? Okey, bila audit 5S ni sama macam kita buat program Green 5S, dia ada konsep PDCA juga. Di mana kita ada perancangan, kita ada pelaksanaan, kita ada pelaporan sebab nak buat laporan audit tu dan juga kita ada tindakan susulan iaitu kita buat penambahbaikan kepada finding yang kita jumpa. Tapi kalau nak cerita lebih lanjut panjang mungkin makan masa sampai 2 hari. So kalau nak tahu lebih lanjut mungkin kena kontak Sidang STS lah, so kita boleh provide training kepada tuan-tuan. Siapa yang patut ambil? Kita tak panggil persijilan, kita panggil pengiktirafan. Betul. Siapa yang patut ambil pengiktirafan? Semua organisasi, jenis organisasi, saiz tak kira lah jenis dan saiz, sama ada dia company yang provide produk ataupun services. So dia boleh guna 5S untuk implement dalam organisasi kita. Tak kisah mana-mana. Yang paling senang saya selalu nampak lah bila balik ke utara, saya nampak dekat RNR tu dia dah ada sepanduk mengatakan dia dapat Green 5S dan semua apa ni. Jadi selain daripada RNR, mungkin you boleh bagi contoh siapa lagi yang dapat. So RNR itu salah satulah ataupun kita panggil sebagai kawasan rehat dan rawat di bawah kelolaan orang kata konsesi iaitu projek lebuh raya sesama berhad iaitu PLUS, di mana dia mendapatkan persijilan Green 5S daripada untuk kawasan rehat dan rawat hentian sebelah dan juga restoran Jejantas daripada Gurun sampai Gelam Patah, selected location. So dia dapat. So selain daripada PLUS, ada juga syarikat daripada sektor-sektor yang berbeza yang telah dapat persijilan Green 5S. Antaranya sektor construction, sektor pembinaan. Contohnya company Pesona Metro Sdn Bhd. Kemudian sektor kesihatan iaitu pejabat kesihatan daerah Dungun pun pernah ambil Green 5S. Kemudian sektor perkilangan macam Proton. Kemudian sektor oil and gas macam Mustari Maintenance Services Sdn Bhd dekat Melaka. Dan lain-lain lagi lah. Banyak sektor lagi should go and venture into this Green 5S. Betul sangat. I nampak you ada 50 checklist untuk Green 5S ini kan? Betul. Adakah memadai kalau kita go through that 50 checklist, kalau dah okey mana kata kita memenuhi standard? So right. So bila 50 point checklist tu dia diterangkan dalam klausa 6 di dalam standard ni. So dalam standard ni dia ada klausa-klausa lain. Dia ada klausa 3 iaitu komitmen pihak pengurusan, klausa 4 perancangan, klausa 5 sokongan, klausa 6 standard practice yang mengandungi 50 point checklist, klausa 7
penilaian prestasi dan klausa 8 penambahbaikan. Jadi kalau hafal. kita so ada 6 klausa besar di dalam standard ni. Jadi 50 point checklist tu dia dekat klausa 6 saja. Jadi tak memadai untuk guna hanya checklist saja bagi memastikan kita mematuhi standard, tapi kena implement juga klausa lain lah. One final very question yang saya selalu tanya, apa yang Sirim STS boleh bantu? Okey. So Sirim STS boleh bantu syarikat tuan-tuan dan puan-puan melalui 3 perkara lah, 3 item. Yang pertama dari segi sesi latihan. So latihan yang mengandungi ataupun yang terlibat dengan Green 5S adalah latihan kesedaran, awareness. Dan yang kedua adalah latihan audit dalam ataupun internal audit PM. Okey. Yang kedua adalah sesi perundingan di mana pihak Sirim ataupun konsultan akan datang untuk guide syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk implement Green 5S. Okey, dari segi perundingan lah. Dan yang ketiga adalah sesi perauditan di mana kita ada a group of assessor, grup penilai yang akan datang untuk buat perauditan di tempat kerja tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan tuan-tuan dan puan-puan dapat pengiktirafan Green 5S. So ada 3 benda yang kita boleh provide kepada syarikat yang berminat untuk buat Green 5S lah. Okey. So habis question saya, cuma saya nak kena baca pantun saya. Punya pucuk betik buah peria dilawan sambal luar biasa. Jika suasana bersih ceria, kita tentunya rasa selesa. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di lain rancangan. Okey, terima kasih banyak atas jemputan ini. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Lama.